Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita bersama pada malam ini dalam satu majlis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yang artinya taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga seperti ini, maka nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya secara hakiki dan abadi, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, khususnya ibunda saya sendiri yang ada pada malam ini, yang tak dapat, kepada yang lain yang tak dapat kita nak sebutkan namanya, kepada semua sekali muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Hasyri, pengusiran, surah yang ke-59 pada ayat yang ke-18 daripada 24 ayat pada juzuk yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah,
Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dalam hadis Nabi pula berbunyi, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayul islami afdal? Qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala, rawahu Imam al-Bukhari. Mafhum hadis. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal? Islam manakah yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan berkata hukama, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. InsyaAllah pada malam ni saya dijemput oleh pihak masjid, berada di tempat tuan-tuan. Sebenarnya tempat ini tidak asing lagi bagi saya, kerana kampung nenek saya kampung Solok Duku. Belakang ni je. Orang Melaka. Belah mak. Belah mak. Tadi balik singgah. Tapi nenek saya dah tak ada. Singgah ziarah Mak Lang saya. Jadi terus ke sinilah. Jadi tak asing juga. Mula saya pun tak perasan. Jemput. Tengok di Melaka. Masjid Sultan Abdullah. Kan nama masjid ni. Kita pun tak perasan juga kat mana masjid ni. Rupanya sini. Oh, sini juga. Ada? Baik. Jadi pada malam ni saya diminta untuk mengisi satu slot ceramah jemputan yang tajuknya diberikan pada saya, Bahaya Cinta Dunia. Pada malam ni kita tengoklah, kita kupaslah. Saya ni ustaz yang tak ada protokol. Tak ada protokol. Dia tak ada kena ni, tak ada. Hantam saja. Dan selalunya kalau bagi tajuk pun lari tajuk. Jadi kita tengok malam ni insya-Allah. Dan saya difahamkan masjid ni sebelum ni tok guru saya sampai. Untuk makluman semua, tok guru pada saya iaitu Tuan Guru Haji Siddiq bin Muhammad Nur. Tok Guru Siddiq Nur, orang panggil Tok Guru Siddiq Nur ataupun orang panggil Ustaz Siddiq Nur. Orang panggil dia Singa Utara, orang panggil. Sebab dia cengeng. Tahu cengeng sini, orang Melaka? Tahu? Cengeng ni bahasa kami, Perak. Cengeng itu maksudnya garang lah. Tu. Baik. Di malam ni saya tak cengeng. Sebab tok guru saya singa, saya kucing aja. Jadi malam ni insya-Allah kita kupas apa tu bahaya cinta dunia. Pertama sekali kita tengok pada tajuk. Pertama sekali bahaya. Apa makna bahaya? Bahaya di sini makna kata mendatangkan mudarat. Mendatangkan mudarat. Mudarat dia ada dua. Satu mudarat dari sudut zahiriyah, satu lagi mudarat dari sudut batiniyah. Atau dengan istilah lain, mudarat dari sudut jasmani ataupun mudarat dari sudut rohani. Mudarat jasmani memang mudarat juga, sakit juga, tapi mudarat jasmani tidak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah. Betul tak betul? Tak ada orang masuk neraka sebab apa? Cing manis. Beratur geng Solok Duku. Kupan neraka Jahannam. Contohlah, ni contoh aja. Kan? Tanya dah kenapa ni masuk neraka Jahannam? Cing manis. Tak ada sebab kencing manis, tak ada sebab sakit jantung, tak ada sebab darah tinggi ke, tak ada sebab. Jadi sebab itu kita nak beri faham. Penyakit zahir ataupun penyakit jasmani, ya kita kena ikhtiar untuk merawat. Untuk kita cari kesembuhan, kita pergi klinik ke hospital ke, pergilah. Ikhtiarlah macam mana pun nak berubat. Tetapi ingat, mudaratnya taklah dahsyat berbanding mudaratnya mudarat rohani. Sebab apa saya sebut begini? Sebab ada di antara kita yang lebih menjaga jasmaninya
akhirnya dia lupa menjaga rohaninya. Dia jaga sangat penyakit dia. Oi, pantang ni. Doktor kata jangan ni. Kata ni durian baru ni. Durian. Oi, jangan awak pasal dia kata. Makan ni. Tadi mau siang tadi singgah makan itik salai. Dia kata tak boleh. Dia tak boleh. Oi, ni bahaya ni. Semua bahaya, semua tak boleh. Tak apalah. Tak apalah sebab dia nak jaga kesihatan. Tapi pantang larang dari segi rohani, sedap pula langgar. Tu kok mana? Tu. Bahagian jasmani dia jaga sungguh. Dah bahagian rohani, akhirnya dia tak sedar bahawa jasmani dia sihat tapi rohaninya sakit. Rohaninya sakit. Apa tanda rohani sakit? Dia dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, roh tu nama lain dia juga adalah qalbun, yakni hati. Jadi kalau roh kita sakit, bererti hati kita pun bermasalah. Hati kita sakit. Bukan hati yang organ tu, tapi ni hati yang bangsa rohani, bangsa alam ghaib. Apa tanda hati tu sakit? Tanda hati sakit, tidak gemar bahagian akhirat, tapi pulun bahagian dunia. Faham pulun? Kami Perak pulun. Sini sebut apa orang Melaka? Kalau sungguh-sungguh, orang panggil apa Melaka? Santau? Santap? Mantap? Orang Batam. Hentam sajalah. Hentam. Tak apa. Kami pulun. Yuk, kejar yuk. Orang Perak. Kan? Mana kata sungguh-sungguh? Kan? Bahagian akhirat dia kurang. Bukan kata terlepas tahajud, terlepas subuh pun senyum lagi. Relax pukul 10 bangun pergi cari roti canai. Patut tukang tebal jangan tebal roti canai, tebal dia. Biar lipat atas dapur. Biar dia reti. Kenapa? Ni tak ada rasa. Sebab apa? Sebab itulah tanda hati dah mula sakit. Kata Tok Guru kami, hati mula sakit, barang akhirat dia tak sonok. Masuk masjid cepat nak keluar. Dia jadi rimas. Kata Tok Guru kami macam ikan. Ikan kalau masuk dalam air macam mana? Dia rasakan tenang aja. Itu macam hati orang beriman. Hati orang beriman masuk masjid dia tenang. Tapi kalau ikan kita bawa keluar daripada air, kelepak dia. Begitulah hatinya orang munafik. Dia tak senang duduk. Kena pula kan. Tadi ahli jawatan kuasa bagi tahu saya dah, Ustaz nak hantam sampai pukul 9 pun tak apa. Kata. Lagi kan dia tengok lama, jap-jap tengok jam. Lama Ustaz ni. Ada. Kan padahal kita tengok bola boleh 90 minit. Siap dengan penalti siap lepas tu. Masa kecederaan. Kan? Tengok Raja Lawak boleh. Sampai habis dia tanya pula, habis dah. Dia tanya pula, habis dah. Bahagian kuliah dia tanya, bila nak habis? Itu bahagian kuliah. Bahagian dunia, jangan. Nak lagi. Itu tanda-tanda tuan-tuan. Itu tanda-tanda. Bila kita tahu tanda-tanda tu ada pada kita, tak salah kot lah. Kita ubahlah dia. Kita pergilah rawat dia. Kita pergi berubat. Kan? Ini jangan bila ustaz tu bercakap di dalam kuliah, kena batang hidung dia, mula dia marah. Dia pun tanya guard, kereta ustaz parking mana? Siap lagi, tayar lembik aja balik lagi. Kan? Tak apa dah kena batang hidung kita. Orang dulu-dulu, bila keluar rumah nak pergi mengaji kuliah, dia doa, ya Allah, biarlah hari ni, pengajian hari ni, kena ke aku. Siapa nak kena kita? Itulah tanda Allah sayang ke kita. Itulah tanda Allah kasih ke kita. Ada satu kalam yang saya cedok daripada kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab Ayyuhal Walad ni, Imam Ghazali tulis surat ke anak murid dia atas nasihat. Jadi nasihat tu kita boleh ambil sama. Dalam kitab sebut, dia kata, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Alamat ni maknanya tanda. I'radillahi ta'ala. Tanda Allah berpaling daripada seseorang. Anil abdi.
tanda Allah tak pandang seseorang tu. Maksud tak pandang ni maknanya Allah tak peduli dengan dia. Allah tak sayang, Allah tak kasih dengan dia. Lam tak kahang. Kalau bahasa kami belah utara lah. Atau kasar dia lagi, mampu pi kahang. Gitu. Bahasa kasar dia lah. Nak bagi faham. Bukanlah Allah kata begitu. Tapi maksudnya, antara tanda i'radillahi ta'ala anil abdi, Allah berpaling daripada seseorang hamba itu, istighaluhu bima la ya'nihi, disibukkannya dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Ada. Sibuklah dia ni, kita pun tak tahu. Bak kata guru kami, tak kering kaki seluar. Dia buat duk kulo kilim. Apa tahu sibuk? Ngalahkan PM ke-10. Ada buat sibuk kalau dia tak apa ke benda. Nak tanya pegang jawatan apa, tak pegang apa pun. Tapi sibuklah dia dengan dunia tu. Istighaluhu bima la ya'nihi. Disibukkan dia dengan urusan perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Soalan yang kedua timbul. Apa maksud ya'nihi? Perkara yang bermanfaat tu apa makna? Macam mana kita nak tahu apa kita buat tu manfaat ke tidak? Takut-takut kita ni disibukkan perkara manfaat ke tak ada manfaat ni? Kita nak ukur dia macam mana? Sebab ukuran manfaat bukan dengan diukur dengan faham manusia awam, tapi diukur dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendak dengan makna manfaat di situ. Kita buka dalam kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Di situ Syekh Abdul Samad ada mentakrifkan tentang apa yang dimaksudkan dengan manfaat. Kata Syekh Abdul Samad, makna manfaat ialah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Apa-apa perkara yang kalau kamu buat menambahkan takutmu pada Allah. Itu manfaat. Kan? Kita datang hadir majlis ilmu, dengar kuliah, kita rasa jadi makin takut dengan Allah. Dengar ustaz-ustaz kita, tuk-tuk guru kita mengajar, kata kalau gini hang tinggal semayang, cari hang kena pecah kepala dalam neraka sakar gini, jadi takut. Jadi tak berani nak buat, jadi tak berani nak meninggalkan solat, jadi tak berani nak tikam nombor ekor, jadi takut pada Allah. Maka dengan mengaji itu jadi manfaat bagi dia. Jadi manfaat. Dia terpilih sebagai ahli parlimen, kan, ataupun DUN ke dan sebagainya. Dipegang jawatan tu dengan rasa takut dia tidak amanah dengan tanggungjawabnya. Dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut tadi tu dengan sebab dia pegang jawatan tu jadi manfaat bagi dia. Kan? Tetapi benda yang sama juga, mengaji juga, pegang jawatan juga, kadang-kadang tak jadi manfaat. Kan? Kadang dia datang kuliah. Kuliah tu manfaat sebenarnya. Kan? Kuliah tu manfaat, masjid ni manfaat, tapi dia yang tak dapat manfaat. Sebab apa dia tak dapat manfaat? Kerana masalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Ada orang memang dia datang ke masjid, tapi tujuan dia nak cek salah ustaz. Ada jenis perangai gini pun ada. Dia duduk ujung-ujung dekat dengan speaker, tapi bukan yang duduk ujung ni, jadi salah faham pula. Dia dengar tok ustaz tu salah baca, contoh baris tak kena ke apa ke. Biasalah manusia tersilap kadang-kadang. Mula tengok sekali kan, dalam live dia orang pertama komen. Mula dia nak dan sebagainya. Jadi dia hasil hari tu dia tak dapat manfaat pun. Sebab apa? Sebab niat dia tak kena. Walaupun dia berada di tempat yang bermanfaat. Walaupun dia berada di tempat yang boleh mendatangkan kebaikan, tapi dia sendiri tak dapat kebaikan tersebut. Begitu juga dengan soal jawatan tadi. Jawatan tadi boleh jadi manfaat pada dia. Sebab Allah janji, pemimpin yang adil akan dinaungi awan di padang mahsyar. Kalau betul, kalau adil, kalau buat kerja dengan elok, penuh amanah, kan? Tapi kalau tidak, dia pegang jawatan tersebut dengan rasa sonok. Sebab itu dia begini, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian,
kita ni ada dua keadaan. Boleh kita katakan sebagai makam jugalah. Dua keadaan. Satu dipanggil makam takut. Kalau bahasa Arab panggil khauf. Yang kedua disebut makam selesa lah. Makna kata lawan bagi takut selesa. Antara dua ni. Lebih baik kita duduk di dalam makam kita takut berbanding kita duduk dalam makam selesa. Sebab apa? Sebab bila kita takut, kita akan berhati-hati. Takut-takut tu cakap Melayu. Cakap Arab panggil takwa. Lepas tu Tok Khatib, khutbah Jumaat, dia sebut benda. Ittaqullah. Lepas tu saya pesan lah. Kat mana-mana, kat Perak pun saya cakap macam ni kak. Saya kata Tok Khatib, kalau khutbah, biar lantang. Kan? Sebab kalau dalam ikut hadis, Nabi sampai merah matanya ketika berkhutbah. Kan? Ittaqullah. Gitu. Biar bergegar. Yang tidur, apa hal? Baru tak tidur. Ini slow. Ittaqullah. Nah, Tok Imam satu khutbah, Tok Imam kedua gini. Pening-pening lalak lah. Mak slow sangat. Kan? Tu, supaya apa? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Bau rasa takut tu. Kan? Sebab tu dalam kaedah menyampaikan dakwah ada study dia nama uslub dakwah. Kaedah berdakwah. Dia ada dua kaedah uslub. Satu keras, satu lembut. Ada ketika kena keras, ada ketika kena lembut. Dia tak boleh lembut saja. Dia tak boleh juga keras saja. Ni bagi salam pun macam nak mengamuk. Assalamualaikum. Gitu. Mampuilah orang. Kan tak? Ada masa dia. Contoh, kan? Bila cerita tentang azab-azab Allah, azab neraka dalam Quran, tak bolehlah baca dengan lembut-lembut. Dia tak rasa lah. Tuan-tuan, jangan tinggal solat, nanti masuk neraka sakar tau. Apa benda dia kata? Nampak? Lagi dia tinggal. Kena kerah. Tak semayang, humban dalam api. Dia dengar api tu pun macam menyala terus depan dia. Jadi takut. Ada pun cerita tentang soal kenikmatan syurga bidadari. Tu tak sah kerah. Yang kata bidadari ni cantik. Cakap macam tu dia kata. Macam tak cantik pun ustaz dia kata. Kerah gitu. Tak lah bahagian bidadari. Cantik bidadari ni tuan-tuan, comel. Halus pipi dia. Sewa lagi tengok meleleh yang dengar gitu. Ada tu. Itu kaedah. Kan? Jadi bila hasilnya kedudukan kita ni dia ada satu dinamakan takut, satu lagi dinamakan selesa. Baik kita ni duduk dalam keadaan takut. Bila takut kita akan banyak berhati-hati. Berhati-hati itu juga nama lain bagi takwa. Kan? Takut, berhati-hati itu makna bagi takwa. Sebab tu disuruh kita bertakwa kepada Allah. Contoh macam jalan raya. Contoh. Macam jalan raya. Kalau contoh jalan dalam. Tadi saya nak pergi ke sinilah, Masjid Tanah ni. Saya dah jadi biasa daripada kecil lagi ayah saya ikut jalan masuk Pok Pedas. Lalu ikut Lubuk Cina pun semua sampailah sini. Jadi banyak jalan dalam. Kita boleh tengok beza jalan dalam dengan highway. Jalan dalam dia banyak corner. Lepas tu kena pula ada muatan berat kat depan, kita nak kena potong. Jadi bila keadaan tu begitu, risikonya banyak. Bahayanya tu banyak. Bila bahayanya banyak, kita akan lebih fokus. Kita bawa tu fokus. Sebab satgi kan corner. Satgi kan nak motong. Tengok jeling, tengok depan, lepas tak lepas. Kan? Kita akan, orang cakap apa, buat kerja tu nampak sungguh-sungguh lah. Kan? Berbeza dengan kita lalu highway. Highway ni kita tahu dah dia lapang. Jalannya pula straight aja, tak ada kona-kona. Potong pun senang sebab dia banyak lorong. Akhirnya dengan sebab keselesaan itu, kita terlalai. Sebab tu orang lebih banyak mengantuk ketika memandu di highway. Tahu dah masuk mimpi mana tahu? Mimpi masuk ahli parlimen tu. Dia kata, kok mana tadi tengok kereta ni? Kan? Buka-buka parlimen, mana hospital tu? Nampak? Dah terbabas dah. Kan? Jadi nak ceritanya, kehidupan kita pun macam tu lah. Boleh faham takat ni?
Nanti jangan salah faham lah. Sekejap lagi kan balik, bini tanya, dah abang ngaji benda tadi masjid? Tahu ustaz cerita highway kata. Bukan asal highway, tu kiasan. Nak ceritanya macam itulah kehidupan kita. Kehidupan kita ni, kalau terlalu selesa, kita akan mula lalai. Kita akan mula leka. Ada. Sebab tu ada orang dulu, ada sahabat lah, kita cerita ni bukan nak kata kritik ke dia, tapi nak jadikan teladan buat kita. Masa PKP hari tu, ingat tak zaman-zaman kita PKP 2 tahun? Kerja apa tak ada, job tak datang, kan tak? Tengok lekat ke masjid. Kan, Tok Siak tak sampai lagi, dia sampai dah. Siak dia komplain, Siak. Apa punya Siak? Aku mai dulu. Memang tengok 5 waktu semayang ada masjid. Bagus betul. Sentiasa di belakang imam. Kalau depan imam, naya. Nampak? Kan? Bagus dia. Lepas habis PKP, dah boleh jalan apa semua ni, tak nampak pula batang hidung. Kod maghrib isyak alih lah. Ada bahagian malam. Tak, maghrib isyak pun tak ada. Sibuk betul. Kan? Gimana ni? Jadi kawan-kawan ahli jawatan kuasa, dia tak sangka lah bukan-bukan. Sebab dia sangka baik. Geng-geng masjid kan orang baik-baik. Kan? Jadi dia sangka kawan dia ni mungkin tak sihat anggapnya. Sakit kot. Jom, pakat-pakat kita pergi ziarah. Gigi ziarah sakit benda. Tengah pukul kayu gong depan rumah. Ingat tak sihat? Elok sihat. Sihat dah. Kenapa tak datang masjid? Minta maaf, bukan tak nak datang. Job gini job gitu. Kan? Jadi yang dulu datang sebab job tak ada. Gitu. Golibnya kita begitulah tuan-tuan. Sebab itu kebiasaannya kalau seseorang itu dunianya lebih, akhiratnya kurang. Bila akhiratnya lebih, dunia pula kurang. Dia golib begitu. Kebiasaannya begitu. Boleh jadi sama-sama power, tapi jarang-jarang. Biasanya berlaku, kalau dunia lebih, akhirat kurang. Kalau akhirat lebih, dunia pula kurang. Gitu. Sebab apa? Sebab bila dah dunianya banyak, bila nak ke akhirat? Saya buatlah meeting. Nak jumpa klien. Breakfast kat Australia. Makan tengah hari, Belgium. Nampak? Makan malam dekat sikit Hatnyai. Duk main kapal terbang gitu, naik turun. Sibuk tak ada. Kuliah-kuliah agama tak nampak batang hidung. Akhirnya tak gerti ke benda. Mak bapak dia meninggal dunia, ayah dia mati, tak tahu nak buat macam mana. Walaupun tengok hebat, kejawatan, pangkat tinggi. Lepas tu saya pesan, saya ni kuliah jemputan aja, ceramah jemputan. Jadi masa saya terhad. Saya nak ceritakan detail bahaya cinta dunia ni sebenarnya tak cukup dengan masa 1 jam. Kan? Dia kena makan masa lama. Kalau boleh kita kuliah ni sampai subuh boleh? Slow boleh. Tuan-tuan boleh lah, saya nak balik. Kan? Nak ceritanya, mana kata panjang kalau kita nak hurai betul-betul dunia ni apa dia apa semua. Tapi madai saya ni sebagai kata, kalau istilah vaksin kita panggil booster. Saya boost saja. Ada pun yang betul-betul menerangkan pada kita tu tutup guru kuliah bulanan secara tetap. Hadirlah majlis ilmu. Lagi kita mengaji tentang akhirat, baru kita kenal apa tu dunia. Tapi kalau kita mengaji tentang dunia, belum tentu kenal akhirat. Betul tak? Begitulah. Jadi dalam kesibukan kita dengan dunia, jangan sampai tak ada masa untuk akhirat. Daripada pagi sampai ke petang kita dah sibuk dengan dunia. Bahagian malam, bahagian akhirat pula. Bukan lama pun. Bainal maghrib wal isyak. Antara maghrib sampai isyak. Dah. Sekejap bunyi tik-tik nak berhenti kan. Jangan risau. Kan? Sini tak ada tik-tik. Ada juga. Saya kalau mana-mana kuliah, tik-tik. Selalunya slow. Ada setengah majlis tu kuat. Tik-tik. Dia kata, memang macam suruh berhenti je ni. Nak ceritanya, boleh. Tak ada masalah. Bukan Islam ni bukan mengajar kita suruh tinggal dunia. Tidak. Jangan salah faham macam tu. Kan? Jadi tok guru kami dia buat contoh gini.
Macam mana kita nak mengimbangkan dunia dan akhirat kita supaya kita ni selamat? Nak kata tak tinggal dunia terus, pakai juga dunia. Akhirat pun ada. Macam mana? Okey, baik. Kebiasaan Quran ni orang letak kat mana? Orang akan letak di atas rak. Macam inilah. Tapi setengah tu kadang-kadang rak tu tinggi. Letak Quran tu raknya tinggi, atas. Kita pula jenis pendek-pendek. Nak ambil tak sampai. Lompat dah, tak sampai juga. Kan? Tak sampai. Bila tak sampai, apa nak buat? Kita pun pandang kanan, pandang kiri, nampak ada kursi plastik tu. Kita pun ambil kursi plastik, kita buh tepi rak. Kita pun panjat atas kursi, ambil Quran. Macam itulah kiasannya, kata Tok Guru kami. Quran itu akhirat. Kursi itu dunia. Ambil dunia tak salah. Tapi ambil dunia, pijak dunia ni. Sebab tu Allah jadikan bumi ni di bawah tapak kaki kita. Nak menunjukkan kamu pijak dia. Untuk capai apa? Capai akhirat. Al-Quran itu akhirat. Dalam erti kata lain, gunalah dunia ni. Kamu ada kereta, tak ada masalah. Kereta mahal, tak apa. Tapi guna kereta tu, biar sampai ke rumah Allah. Biar sampai ke masjid, solat jemaah. Biar sampai ke kuliah-kuliah agama. Nah, ini 4 biji tayar kereta, sebiji tayar pun tak sampai-sampai. Kena? Sebab tu saya selalu sebut. Slipper kita kalau hilang di masjid, tak apa. Ini slipper pun tak pernah hilang. Kenapa tak pernah hilang? Sampai pun tak pernah. Ada bangkok mana? Nah, jadi gitu. Nah, jadi biar ada kehidupan akhirat, biar kita ada keseimbangan. Jangan sampai sibuk dengan keduniaan sampai kita lupa akhirat. Sebab tu kadang-kadang Allah letakkan kita di makam yang takut supaya kita ni berhati-hati. Berhati-hati fikir bila kita mengaji, bertambah rasa takut kita pada Allah. Mulalah kita akan fikir habis-habis. Kalau contoh orang berniaga, dia akan fikir, dia nak fikir untung ke, dia nak fikir takut ke Allah. Dia akan fikir takut dulu. Kan? Niaga jangan bohong, jangan tipu. Ini bohong, jual ikan, boh pinggan, lepas tu terlangkup piring kecil dalam. Betul tak betul? Lepas tu boh ikan, orang tengok macam penuh. Ui, banyak ikan. Murah ya, kata. Murah apa? Boh-boh dalam plastik, lekat apa ke? Nah, sebab boh. Dia kata ini strategi tok mu, kita jawab. Ni bukan strategi. Nah, ini penipu. Nah, jujur letak dalam pinggan tu apa nak pergi terlangkup piring? Apa tujuan terlangkup piring? Kalau buat tu ada tujuan, tak apa. Apa tujuan terlangkup piring kecil dalam? Nak bagi nampak banyak, Ustaz. Nak bagi nampak tu kata bohong. Itulah tipu dia. Gitu. Kan tak? Jual buah, tengok jual buah rambutan. Kan, dia buat longgok depan. Bagus dia kata. Boleh rasa bang, boleh rasa. Dia pun ambil, dia potong, bagi rasa. Manis. Memang manis. Yang manis tu duduk depan dia. Duduk depan dia tu, sebab tu dia ambil situ, potong, bagi. Bila kata, okey boleh sekilo. Bila sekilo dia cedok mana? Depan ni ke yang sini? Dia cedok sini. Lepas tu dia buat baik pula. Tak apa bang, saya bagi abang 1,5 kilo. Tak apa, setengah tu free. Lagi orang kata bagusnya. Bagus, nipu. Kan? Balik-balik makan tu dia. Tak ada manis langsung. Kelak gitu. Kan? Mulalah kita pun buat sangkaan. Mungkin kena makan depan dia kot baru manis. Bawa balik rumah dia jadi kelak. Tu. Jangan bohong lah. Jujur lah. Kalau manis kata manis. Kalau kelak kata kelak. Turunlah harga. Ada. Kalau kain cari sebab tu Allah jadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang Nabi Muhammad kita, Nabi kita ni tak buat? Niaga, Nabi berniaga. Nampak? Nabi berniaga di bumi Syam. Kan? Jadi kalau kita kata kita berniaga ni tidak ada dia punya contoh. Kan? Apa model yang kita nak ikut? Rasulullah. Sebab tu disebut uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Mana alasannya? Betul tak ada alasan. Tak ada alasan. Sehingga kan kalau kamu sibuk dengan kekayaanmu sampai tak dan nak buat barang-barang akhirat,
nanti dibalik di hari kiamat, kamu tidak ada alasan di hadapan Allah. Kenapa kamu tak sempat ni mengaji agama ni? Tak sempat pergi dengar kuliah, tak sempat ibadat solat berjemaah di masjid surau. Saya sibuk Allah. Meeting saja banyak, klien apa semua. Nah, dah takbir negara, bukan takbir negara. Baru takbir kedai goreng pisang je. Nah, tu pun dah sibuk sangat. Nah, Allah akan bawa datang Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini nabi aku. Allah kata. Nah, juga manusia seperti kamu. Dia punya kekuasaan, kerajaan yang aku berikan pada dia, bukan jaga satu negara, bukan jaga satu negeri, tapi jaga satu bumi dia jaga. Malah seluruh makhluk-makhluk ketika itu, termasuk binatang, begitu juga alam jin pun duduk di bawah kekuasaan kerajaan dia. Tapi dia tetap taat perintah aku, dia tetap beribadat padaku. Kenapa kamu baru urus urusan yang kecil, dah tidak ada boleh nak taat kepada aku, dah tak boleh nak sujud kepada aku. Mana jadi begitu? Sebab tu tak ada alasan. Sebab itulah kalau kita lihat kehidupan kita ni, lebih banyak membazirkan masa kehidupan kita ni, tak ada rasa takut pada Allah, duk sonok situ je. Takut-takut Allah berpaling pada kita, takut-takut Allah tak suka pada kita, takut-takut Allah benci kat kita. Tu jadi kita kena ambil berat lah. Saja nak tanyalah ahli datang ke tuan imam imam masjid ni. Biasa semayang memang ramai macam ni ke? Jangan bohong, ni masjid. Tuan-tuan, kalau boleh istiqamah lah. Jangan hanya time-time ceramah jemputan aja. Jangan time-time ada majlis-majlis besar sahaja. Sebab kita ingat kita boleh bohong Tuhan ke benda? Kita boleh tipu malaikat ke benda? Jadi kita carilah masa. Dalam duk sibuk, sebab jadual tu kita yang urus. Urusan hidup tu kita yang urus. Bukannya ada masalah lain. Apa kita nak bagi alasan apa? Saya dikontrol. Siapa kontrol? Bukan siapa kontrol, sebenarnya hawa nafsu kita yang kontrol kita. Duk sibukkan dengan kekalutan bahagian-bahagian dunia. Jangan sampai last kali meninggal dunia. Apa pun tak boleh. Itu kata guru kami, pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis. Game over. Biar. Hidup kita kan lama pun tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kata Allah, pada hari kiamat sahajalah akan dibalas segala urusanmu. Kita semua ni apa saja kita buat, daripada bangun tidur sampai tidur balik, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah. Salah satu daripada nama-nama Allah yang Asmaul Husna tu, ada satu nama Allah tu namanya Al-Muntaqim. Apa maksud Al-Muntaqim? Maha pendendam. Apa maksud maha pendendam sini? Maknanya setiap inci, setiap sudut Allah akan cungkil satu demi satu. Akan tak buat keluar, tunjuk satu-satu, ni kamu buat. Walaupun benda halus, walaupun benda yang tersangat halus. Sebab tu mereka ulama-ulama sufi, wali-wali Allah, ulama-ulama tasawuf, mereka cukup berhati-hati dalam bab ni. Sebab tu tadi, sebab mereka merasakan takut kepada Allah. Macam Ustaz Ahmad Rizam, anak kepada Ustaz Ghazali Hasbullah. Dalam satu kuliah dia saya pernah ikut, dia kata, kalau orang yang terlampau takut di hati dia ni, takut dengan Allah Ta'ala, nak ambil selipar orang pun dia tak berani. Bukan nak curi, cuma nak bawa pakai pergi tandas. Macam kita punya masjid ni, tandas dia senang, jalan terus. Ada setengah masjid, tandas kat luar. Nak pergi tandas, kena sarung selipar. Kena pula dia kalut-kalut, tak tahan sangat. Dah hujung-hujung, sipi-sipi aja lagi. Nah, kalut-kalut dia main sebat selipar siapa tak tahu. Nah, main sarung dia selipar. Sebelah Tok Imam, sebelah Tok Bilal. Dia hentam pakai. Memanglah, saya bukan curi Ustaz.
Saya pakai, lepas pakai saya letak balik. Betul, tapi kamu faham tak apa makna definisi mencuri? Bukan masalah bagi balik tak bagi balik, letak balik tak letak balik. Tapi apa makna dia? Maknanya mengambil hak seseorang atau hak sesuatu tanpa izin. Curi lah tu. Kalau ikut hukum Islam, curi ni ringan ke berat? Kalau ringan takkan ada hududnya. Nah, sebab tu ulama sufi dia cukup berhati-hati sampai ke tahap ni. Dia kata kalau dia tahulah begini, takutnya pada Allah, dia rasa lebih baik dia berkaki ayam daripada pakai selipar orang. Sampai tahapnya tu. Padahal kalau kita pakai selipar orang, takkanlah orang tu pun nak marah. Kan Ghalibnya tak marah lah kot. Kan? Tapi nak ceritanya berhati-hatinya. Sebab apa? Sebab tadilah di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Takut tu yang mustahak. Itu yang kita nak, kan? Saya dulu sebelum boleh mengajar gini ni, saya ngaji pondok dengan Tok Guru Siddiq Noh lah. Dulu saya berkhidmat dengan beliau sebagai driver, pemandu. Bawa Tok Guru pergi kuliah mana saya bawa. Satu hari tu saya bawa kat satu tempat. Kemudian Tok Guru dia nak ambil uduk dekat kolah. Ada kolah nak ambil uduk. Dia pun buka lah kopiah serban dia ni, dia buka. Buka, dia pusing kanan, pusing kiri. Pusing kanan, pusing kiri. Dia tak tahu nak letak kat mana. Letak mana, dia tak ada tempat nak letak. Kalau letak kat kolah kan jatuh dalam kolah basah. Nak gantung kopiah tu tak tahu nak gantung mana. Kebetulan tepi-tepi kolah tu ada orang kampung parking motor. Biasalah kan, kat surau-surau ni parking motor tepi-tepi kolah. Parking situ lah. Saya pun katalah dengan Tok Guru. Lah Tok Guru, letak atas seat motor tu lah. Saya kata, letak atas seat motor tu lah. Tok Guru jawab balik kat saya, dah motor kamu? Bila motor saya kan saya datang dengan Tok Guru. Dah tu pandai-pandai suruh letak saya busuk. Pernah stepek atas muka. Nyesal lagi cakap tadi. Kan? Ada. Nah, okey, senyaplah kita. Makna nak ceritanya ini, hak orang tu dia jaga sangat. Bukan pasal dia takut dengan orang tu. Dia takut dengan Tuhan dia. Dia takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah, terjaga segala alam. Betul tak betul? Ni pemimpin kita nak. Bila pemimpin ada takwa pada Allah, takut dengan Allah, tak payah kata nak cerita letak kopiah. 1 sen duit rakyat takkan ambil. Betul tak betul? Slow betul. Takut juga apa? Kan? Itu cerita dia. Nah, sebab tu pentingnya takwa kepada Allah tu, takut kepada Allah. Sebab tu kita mengharapkan pemimpin yang dilantik, yang dipilih, biar ada dalam hati mereka itu takwa kepada Allah. Nak buh parti mana lantak pilah. Yang penting takwa ada di dalam hati. Sebab apa? Sebab meletakkan akhirat lebih utama daripada dunia. Itu cerita bahaya cinta dunia. Tadi tu panjang-panjang lebar tu baru bahaya tu. Baru bahaya. Cinta belum lagi. Dunia belum lagi. Baik, cinta apa dia? Cinta ni hubbun bahasa Arab. Cinta ni maknanya kasih. Cinta ni dia sanggup buat apa saja demi mencapai cinta dia tadi tu. Itu cinta. Sebab tu ada pepatah orang sebut cinta itu buta. Maksud buta tu bukan buta tak boleh berjalan. Bila dah sampai tahap cinta, dia buta sekali-kali. Maknanya dia tak nampak dah apa pun. Tengok kalau orang berkasih sayang, cinta awet lah. Awet-awet ni kan. Dia dating 2 orang. Dating. Dia takut kalau dating kat taman-taman, nanti takut jadi kena tangkap basah. Jadi dia dating dekat pasar borong. Duk jual ni macam-macam ni. Yang ni jual ayam, ni jual daging. Duk riuh situ. Mai beli, sekilo. Bising gitu. Dia duduk berdua tengah-tengah tu. Orang duk lalu lalang bawa ikan, bawa sayur. Tiba-tiba dia kata dengan awek dia, macam kita berdua je kat sini kan. Berdua apa tu? Nampak? Punya riuh rendah. Tapi sebab cinta. Ada. Bila cinta, lain dia tak nampak lah. Ada. Sebab tu sampai tahap cinta tergantung pada siapa dia bercinta. Kalau sampai tahap dia cinta pada dunia, dia tak nampak dah halal dan haram. Yang penting masyuk, dia kata.
Dia tak kisah lah. Kan? Dia kata nak kira halal haram lambatlah jadi jutawan. Gitu. Nah, bila nak kaya? Kalau ikut jenis, ikut hukum je, bila nak kaya? Akhirnya dia hentam saja. Ambil sapu kodan. Kan tak? Sebab tu macam saya cakap tadi lah, berniaga tadi tu. Kalau dia fikirkan untung, tak peduli lah dia. Bohong tak bohong. Dia kata strategi. Kan? Tapi kalau dia fikirkan rasa takut daripada Allah, dia akan buat elok-elok. Dia akan buat betul-betul. Sebab dia tahu yang ni Allah akan persoalkan kat dia balik. Sebab tu jangan kita pandang ringan. Malah dalam hadis yang panjang, cuma saya ambil rangkap yang pendek sahaja, Nabi pernah menyebut hubbud dunia ra'sul kulli khati'ah. Ni, pegang ayat ni, kunci ni. Apa makna dia? Cinta dunia kepala segala kejahatan. Yang menyebabkan jadi jahat manusia atas muka bumi ni satu sebab, satu faktor, satu punca. Hubbud dunia, cinta dunia. Betul tak betul? Yang jadi berebut jawatan tu sampai jatuh menjatuh, londeh melondeh, yang kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, tak peduli apa dah. Nah, itu sebab apa? Hubbud dunia, cinta dunia, dia nak sangat apa dia nak tu. Pangkat dia, jawatan dia, duit ringgit dia, kekuasaan dia, kerajaan dia, itu gini, itu semua dunia. Apa punca jadi orang ni jadi cinta dunia? Saya buat kajian sikit lah. Antara punca kadang-kadang minta maaf cakap lah, kesilapan tu datang daripada kita juga sebagai ibu bapa. Kalau zaman dulu-dululah, zaman lah saya tak pasti, mungkin lebih kurang juga kot. Kalau anak kita tanya, mak atau ayah, kenapa adik kena pergi sekolah? Apa kita nak jawab? Kita akan kata, contohlah ni contoh orang kata, adik kena pergi sekolah supaya adik belajar rajin-rajin, nanti jadi pandai. Kenapa adik nak kena pandai? Dia tanya. Yelah, bila adik pandai, nanti adik boleh dapat kerja besar, gaji besar, pangkat besar, jawatan besar, rumah besar, kereta besar, bini pun besar. Saya nak tanya tuan-tuan, semua yang disebut besar-besar tadi, dunia ke akhirat? Saya jawab. Jadi secara tak langsung, kita telah didik generasi kita mencintai dunia, membesarkan dunia. Sebab itu Allah nak ajar kita, setiap kali kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, takbir pertama kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makna lain daripada Allah, kecil belaka. Itu Allah nak didik kita, nak ajar kita. Tapi dalam masjid je Allahu Akbar, luar dunia akbar. Habis. Bohong kita, kazabta, penipu, bohong. Kalau macam itulah sifat hidup kita, satgi sembahyang isyak, jangan sebutlah Allahu Akbar, sebut ad-dunya akbar. Ad-dunya akbar. Orang sebelah tengok pelik. Syiah ke dia ni? Dah. Kan? Dah. Tu bila kita betul-betul membesarkan Allah, dunia lebih kurang dah lah. Kata Tok Guru kami, istilah yang dia guna pakai, dunia ni keling-keling je, dia kata. Keling-keling tu maksudnya, pandang sipi-sipi situ sudah, lebih kurang dah. Bahagian cukup makan minum jadi lah. Kan nak lebih mana? Betul tak? Kita malu lah tuan-tuan dengan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Kita tidur atas katil, tilam empuk, wono. Rasulullah tidur atas daun pelepah tamar. Satu hari Sayyidina Umar datang nak jumpa Nabi atas urusan kenegaraan lah, nak bincang dengan Nabi. Nak datang jumpa Nabi waktu tu, waktu tengah hari panas. Kebiasaan bila tengah hari panas, Nabi tak pakai baju. Cuma pakai bahagian bawah saja. Sebab dekat rumah, bukan kat luar. Kan? Bila dibuka pintu, oh ya Umar, ta'al, mari masuk.
Jadi bila Nabi ajak masuk, Nabi kan kalih ke belakang. Jadi Saidina Umar nampak belakang badan Nabi bergaris-garis. Kemudian Saidina Umar tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa bergaris-garis belakang badanmu?" Nabi tak sempat jawab. Saidina Umar dah tengok tempat tidur Nabi hanya daun-daun pelepah tamar. Daun pelepah tamar ni macam kalau kita nak bayang-bayangkan macam daun sawit gitu. Dia tajam-tajam garis-garis gitu. Oh, menangis Saidina Umar. Saidina Umar kata, "Ya Rasulullah, Raja Parsi, Raja Rom tidur dengan singgasana istana yang besar. Sedangkan engkau ya Rasulullah, pemimpin segala umat ini. Mereka baru Raja Rom je, Raja Parsi. Engkau raja sebagi seluruh umat. Engkaulah ketua. Engkau kekasih Allah, Habibullah. Tapi engkau hanya tidur di atas daun tamar ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Ya Umar, dunia bukan tempat kita, wahai Umar. Tempat kita syurga Allah nanti. Mahligai yang sebenar bukan di dunia. Istana yang sebenar bukan di dunia. Tapi mahligai istana kita nu dalam syurga nanti. Jadi dunia ini, dunia tempat sementara sahaja." Nah, sebab apa? Sebab tuan-tuan, bila kita terlampau terkasih sangat dengan dunia, saat kita nak berpisah dengan dunia, kita akan jadi susah. Sebab tu istilah orang Melayu sebut meninggal dunia. Mati, meninggal dunia. Sebab apa meninggal dunia? Sebab apa meninggal dunia? Sebab yang kita nak tinggalkan itu ialah dunia. Kan? Kalau hubungan kita dengan dunia terlampau sayang sangat, ibarat macam ni, ni kita, ini dunia. Macam ini punya rapat. Ui, pegang tak lepas dunia ni. Orang kata dah tu, ui tak boleh, ni saya punya. Gaduh. Kan? Gaduh sungguh. Kan? Oh, kadang-kadang berebut jawatan pengurusi masjid pun. Ha. Dia tu dah otai lama dah. Otai masih berbisa. Ha gitulah. Kan? Kata dah bagi orang muda pula. Tak boleh. Nak cakap pun tak larat lah. Tak boleh. Kita pegang lama dah. Ada apa? Ada. Nah, bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus. Tak balik aku. Ada ni, pokok punya rapat ni, sayang cinta dunia, sayang jawatan, sayang pangkat, sayang harta. Bila saat malaikat maut nak cabut nyawa, nak pisahkan diri dia, roh dengan jasad, nak pisah, bayang. Roh bahagian akhirat, jasad bahagian dunia. Macam mana? Tarik tak lepas, tarik tak lepas. Tu yang malaikat maut sentak. Menjerit, terbeliak habis, sakit teramat sangat. Kan? Kata guru kami macam pakai baju lah. Kan? Jasad ni macam roh kita, baju ni macam dunia kita, jasad kita. Jadi kalau kita pakai baju jenis baju ketat, bukan baju adik dia dah, baju anak dia yang last kali dia pakai. Nak umur 2 tahun dia pakai. Ketat ini dia pakai, sendat habis melekat. Agak-agak nak buka senang ke susah? Senang ke susah nak buka? Tak lepas. Lah kali macam mana nak buat? Tarik je lah. Tarik, koyak lah dia. Gitu yang berlaku. Akhirnya koyak. Habis dunia. Kan? Nampak? Tapi kalau ini kita, ini dunia. Gini je. Bukan suruh tinggal dunia. Ada juga. Tapi tak macam ni. Macam ni. Bila macam ni, saat nak pisah senang ke susah? Senang. Gitu je. Nah, macam kita pakai baju tadi kak, pakai baju, tadi baju anak dia kan, ini entah baju siapa tahu dia pakai. Lengan ni saja boleh masuk kepala. Nampak? Punyalah longgar baju. Saat nak cabut buang senang tak? Senang gitu. Begitu juga kehidupan kita dengan dunia. Hati-hati, jaga-jaga. Kan? Sebab tu saya ada ni lah, orang cakap apa, kawan sahabat yang berpengalaman pernah bekerja di bahagian penjara. Dia kata kalau orang bukan Islam nak kena hukuman gantung, Allah, dia kata payah Ustaz, meronta-ronta menjerit-jerit. Tapi kalau orang kita insya-Allah mudah aja.
Kan? Dia kata pernah sekali dalam sejarah botak Chin. Tahu botak Chin? Orang lama tahulah. Botak Chin ni dia pergi rompak bank. Dia kata alasan dia rompak bank sebab nak tolong orang susah. Niat dia, konon niat dia baik. Lepas tu pergi rompak bank. Jadi dia kena tangkap. Nak kena hukuman gantung. 5-6 orang pegang dia nak bawa tarik keluar daripada sel. Dia genggam sel, meronta-ronta, menjerit-jerit. Meronta-ronta, menjerit-jerit. Kan? Tapi kalau orang kita, kalau yang jenis BA, banduan akhir, kan, biasanya akan diambil pada hari Jumaat. Lepas sembahyang subuh pagi Jumaat tu, disuruh sujud syukur yang terakhir. Dia pun sujud, waktu sujud tu, warden ke ni, dia angkat, pegawai tu angkat. Pegang, senang aja. Lembut je badannya, tak ada nak menjerit, tak ada meronta. Sebab apa? Bila saat kita dah hujung nak meninggal dunia, fakashafna, Allah akan buka pintu langit waktu tu. Allah akan buka pintu langit, maka waktu tu kita akan melihat tempat yang akan kita pergi. Kalau tempat tu tempat yang baik, taman-taman syurga, dia nampak burung berkicauan, taman yang indah, maka dia akan tenang. Sebab tengok tempat cantik, tenang. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang meninggal senyum. Nampak? Sebab dia nampak benda yang menarik, benda yang menenangkan dia. Tapi bagi mereka yang mati munafik, apatah lagi kafir, bila fakashafna, Allah buka pintu langit. Bukan lambaian bidadari, Malik Zabaniyah. Apa dia Malik Zabaniyah? Penjaga pintu neraka. Sini kau, dia kata. Dengan rantai besi daripada api. Tengok gitu, dah takkan nak tenang. Jerit meronta. Lepas tu saya ada seorang sahabat dulu, mak dia sakit dekat hospital. Sampai doktor kata tak ada harapan sembuh dah. Boleh panggil lah adik-beradik, saudara mara apa semua. Mungkin nyawa tak panjang dah ni. Okey, tak apalah, dia reda lah. Kemudian saat hujung-hujung tu, doktor nak suntik ubat macam katanya macam penenang, sebab takut nanti kalau dia nak dekat meninggal, takut dia meronta. Jadi nak masuk ubat ni. Mujur dia tanya saya dulu. Dia mesej, dia telefon, Ustaz, nak tanya pendapat Ustaz. Perlu ke mak saya ni dah tak, memang kesihatan dah, orang cakap apa, dah tahap risiko tinggi dah ni, orang cakap apa, memang tak ada harapan sembuh dah. Lepas tu doktor nak masuk ubat gitu ni, ubat gini. Katanya supaya dia pergi dalam keadaan tenang, tak menjerit ke meronta ke. Saya jawab balik, insya-Allah orang beriman matinya tenang. Dia tak perlukan apa-apa ubat. Sebab cukup Allah menenangkan dia. Kan? Walaupun memang mati itu sakit, sakaratul maut sakit. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad sendiri pun dalam sirah menyebut terasa sakitnya. Apatah lagi kita. Tapi dengan sebab Allah tunjukkan keindahan, dia jadi tenang. Macam vaksin hari itulah, tuan-tuan, vaksin. Tak ingat itu? Kan? Tengok jarum tu takut. Oh, tajam ni. Nurse tu pula tunjuk depan kita. Dia ketuk-ketuk pula depan kita. Tengok. Tapi tak nak cocok, tengok misi comel. Putih dahi luar. Kan? Dia nak cocok, kita tengok muka dia, padahal tajam sakit ni. Tapi sebab tengok misi comel, tak terasa sakit. Betul tak? Kata, habis dah. Dos kedua terus tak boleh. Nak lagi dia. Dia nak cerita macam tu juga. Mati ni sakit. Sakaratul maut ni sakit. Tapi bila Allah tunjukkan keindahan, ketenangan, nak terasa sakit tu dia akan jadi tenang. Walaupun sakit tapi dia jadi tenang. Itulah disebut sebagai nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Moga-moga kita semua yang hadir pada malam ni, Allah berikan ketenangan seperti itu. Tapi kuncinya gitulah tadi saya cakap. Berlonggar-longgarlah dengan dunia. Tak sahlah kita perketat sangat diri kita ni dengan dunia. Dunia ni lebih kurang sudahlah. Akhirat yang kita kena sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang jangan bab undang-undang dunia, ikut sungguh. Pukul 3 pagi, trafik light merah, tak gerak dia. Situ, trafik light merah.
Alah kali pocong duduk sebelah. Tak jalan bang, dia kata. Pocong tu. Tak boleh, dia kata. Ni trafilat merah, tak boleh langgar undang-undang. Nak, punyalah strict sangat. Dah bagian Allah larang, kata jangan buka aurat, mau buka aurat juga. Kadang saya pelik ni, minta maaf cakap saya pelik. Kadang berbasikal tu bagus. Tapi ketat berbasikal tu apa kejadahnya? Ya, kalau pakai seluar trek biasa yang tak ketat pun boleh kayu. Kesangkut dengan rantai basikal. Tapi sebab jadi trend. Itu masalah. Ini yang Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia datang daripada kaum tu. Kita tengok Mak Saleh pakai buat gitu naik basikal, kita pun pakai gitu juga. Nah, habis nampak penggong-penggong sampai salah masjid kita pergi kuliah. Sebab ke dia? Ni kata masalah. Padahal bukan Islam ni mengongkong. Sebab tu kita kena faham. Islam tidak mengongkong, tapi Islam itu memimpin. Islam tak ada kata ini tak boleh, itu tak boleh. Tak, tapi Islam memberi panduan. Boleh, tapi begini cara. Ada orang kata kalau Islam memerintah, TV kita buka lagu negaraku je lah, dia kata. Bengong sungguh. Apa pula? Adalah cerita, ada hiburan. Islam tak halang hiburan, tapi hiburan yang dipandukan syarak. Pelakonnya menutup aurat. Itu kita bangga, kita puji jugalah. Apa nama tu? Siapa nama? Syamsul Yusof kan? Buat filem Mak Kilau. Tak ada adegan buka aurat dalam tu. Tidak ada sentuhan antara lelaki perempuan. Walaupun dalam scene tu dia ada berlakon sebagai pasangan suami isteri, tapi tak ada pun bersentuh tangan. Macam tu yang kita nak. Cerita-cerita lah, filem-filem lah. Tapi ikut landasan agama. Itu kita kena faham. Bukanlah bila kita sebut dunia berbahaya. Dunia tak bahaya. Cinta dunia yang bahaya. Itu masalah. Sekadar dunia tak ada masalah. Sekadar hiburan tak ada masalah. Tapi kalau hiburan itu sampai tahap melebih, sudah tahap melampau, tidak mengikut syarak, baru situ yang jadi salah. Itu kita kena perjelaskan pada masyarakat kita. Dan bila kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga kan kadang-kadang kita dah terlupa tentang perkara-perkara yang berkait dengan soal agama kita. Saya nak nasihatkan di hujung-hujung ni, nasihat kita bersama sebelum saya habiskan majlis ini. Zaman kita sekarang ni tuan-tuan, dah zaman yang hujung-hujung sangat dah. Zaman yang hujung-hujung sangat. Apa nak jadi pas ni saya tak tahu. Tapi banyak dah tuk-tuk guru, ulama'-ulama' kita, tuk-tuk guru pondok, dia bagi awareness. Dia bagi amaran, dia bagi nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab fitnah semakin berleluasa. Fitnah semakin dahsyat. Fitnah akhir zaman semakin dahsyat. Dulu saya berani kata, kalau orang pergi ke masjid, insya-Allah dia selamat, dia orang baik. Dulu kita berani kata, kalau orang tu pergi ngaji kuliah, pergi ngaji madrasah ke mana ke, insya-Allah dia selamat. InsyaAllah dia baiklah, jadi elok. Tapi zamanlah orang yang pergi ke masjid pun belum tentu selamat. Zamanlah orang pergi ngaji madrasah ke ngaji pondok sekalipun belum tentu selamat. Sebab apa saya kata begitu? Sebab fitnah sudah sampai ke dalam masjid. Fitnah sudah sampai di sekolah-sekolah agama dan sebagainya, dalam institusi agama. Lebih yang membahayakan ialah fitnah yang berkait dengan soal akidah. Ajaran sifat 20 dah semakin dipinggirkan. Ini datang pula ajaran yang pelik-pelik yang baru-baru. Ajaran yang mengatakan Tuhan di langit, Tuhan bertangan, berdasarkan semata-mata ayat Quran dipaham sendiri. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tu yadun, tangan, dia kata. Kok mana? Itu benda ni kalau kita sibuk dengan dunia, macam mana kita nak tahu benda ni? Akhirnya kita tak tahu, kita tak ambil berat. Jadi akhirnya kita tak sedar. Kadang-kadang Wahabi itu sendiri kita tak kenal dia, tapi kita sudah terikut dia. Mereka ni bijak.
Mereka masuk ke dalam sektor pendidikan, dalam kedai-kedai buku, hampir kebanyakan buku yang dijual berfahaman mereka. Nah, supaya bila orang beli baca, ikut cara dia. Beli baca, ikut cara dia. Yang tinggal pada kita ni kitab-kitab turas. Kitab-kitab lama atau orang sebut kitab kuning. Orang tak nak ada pakai. Orang tak nak ngaji dah. Nak ngaji cara mudah, cara moden. Sifat 20 payah dia kata. Walaupun ia payah, tapi ia kuat sebagai akidah kita. Tapi orang tak mau dah. Ini masalah. Akhirnya habis semua benda dibid'ahkan. Kan? Salam-salam lepas semayang tak ada bid'ah. Selawat pun tak boleh. Baca Yasin malam Jumaat tak boleh. Kan? Yang pelik baca WhatsApp malam Jumaat boleh tak? Ada. Betul tak? Lah salah tak kalau kita baca WhatsApp lepas semayang? Dan kalau baca WhatsApp pun tak salah, baca Quran, baca Yasin, baca Al-Mulk. Dia kata ni tak ada dalil. Loh, kadang-kadang baca WhatsApp pun tak ada dalil. Betul tak? Aduh, kadang-kadang kita mudah orang cakap apa, diperbodohkan oleh mereka ni. Sebab apa? Sebab kita sendiri tidak mengambil berat tentang soal agama kita. Macam mana nak ambil berat kalau kita asyik sibuk dengan soal dunia kita? Sebab tu saya selalu sebutlah dalam kuliah-kuliah saya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni bila cuti raya ke kan, ataupun cuti ni hujung tahun ni, pakat anak-anak balik, cucu-cucu balik, pakat balik ke rumah kita kan, anak-anak kita semua, anak menantu, cuba directkan semua anak kita tu, daripada yang sulung sampai yang bongsu. Dekat ni ayah nak jumpa semua ni, beratur. Kata ayah, kita pelik pula nak bagi duit raya ke benda ni. Apa? Ayah nak apa ni? Nak tanya. Cuba tanya setiap seorang anak kita, daripada yang sulung, Abang Long, ayah nak tanya, cuba sebut sifat Allah yang pertama. Betul, Angah sambung. Kebetulan anak dia memang 20 orang. Contohlah kan. Nah, kalau anak kita boleh jawab, sujud syukurlah tuan-tuan, alhamdulillah. InsyaAllah selamat kita. Kalau kita meninggal pun sejuk, orang kata kubur kita tu, insyaAllah. Kan? Tapi kalau apa ayah ni sembang apa ni? Ayah ni bang terbiat dengan dia. Ayah ni pelik lah semenjak dengar ceramah hari tu. Kan? Tanya ni pula, kalau ayah tanya soal carbon dioxide, saya boleh jawab. Ini tanya sifat Allah. Saya bukan ustaz ayah. Nak tanya itu, tanya ustaz lah. Padahal pelajaran itu, kefahaman itu bukan hanya untuk ustaz, tapi untuk kita semua yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak boleh. Agak-agaklah kalau begitulah jadinya, kita ya mungkin tuan-tuan, kita jadi pegawai masjid, tok imam, tok bilal ke, pengurusi ke, tok siap, atau kalau tak ada jawatan pun, kita jadi ahli jemaah tetap. Setiap kali semayang insya-Allah kita ada. Kita baguslah duduk di masjid, dengar kuliah, tu kita. Keturunan kita. Kalau kita tak didik dengan ilmu agama betul-betul, apa akan jadi nasib mereka pada 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Macam tadi saya cakap, kita ni sekejap dia tuan-tuan, pejam celik, pejam tak celik-celik, habis dah. Masuk ke dalam tu. Kan? Selesai dah bahagian kita. Tapi tu anak kita, cucu kita, cicit kita. Nak ke kita ni ada nama bekas imam masjid Sultan Abdullah. Tiba-tiba bahagian anak, bahagian cucu nak porak-porandakan masjid. Ada kes kan? Masjid tu wakaf tok dia dulu. Masjid lama lah, orang duk semayang elok apa semua. Datang ke cucu nak hak tanah. Sampai panggil berdoza, tolak masjid. Ambil harta Allah. Sedangkan itu harta wakaf. Kan? Habis. Ini zaman dia. Kalau kita tak pupuk betul-betul keilmuan agama. Tapi macam mana kita nak pupuk pada keluarga kalau kita sendiri pun tidak lagi faham agama. Jadi, mulai malam ini,
Kan? Sebenarnya kita punya tajuk ceramah kita ni, nak kita ubahkan kehidupan kita ni. Lagi-lagi pula kita sudah sampai di hujung tahun. Kita ni bulan 12, boleh dah untuk kita tanamkan azam yang baru. Tak apalah, walaupun kalender-kalender orang putih tak apa, lah. Kan? Tapi kita nak buat satu pembaharuan pada diri kita. Aku tanam azam pah ni, insya-Allah aku akan istiqamah secara habis baik untuk hadir di masjid, solat berjemaah dan dengar kuliah. Melainkan kalau betul-betul sibuk, tak apalah. Bukanlah mesti kena selalu. Nak kalau betul-betul sibuk ada hal, tak apalah. Ini manjang sibuk. Macam mana? Takkan malaikat mau datang nanti pun kata sibuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Israel. Kenapa aku sibuk ni, kata. Nak sibuk apa, aku nak ambil hang ni, dia kata. Mampu situ. Kan? Ada. Kan? Jadi kita buatlah diri kita yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa pun, tapi semuanya untuk kita balik. Nak kita sembahyang, bukan Allah yang dapat pahala, kitalah yang dapat pahala. Kan? Kita mengaji ilmu kuliah agama, bukan Allah memang maha mengetahui dah. Kan? Tapi untuk kita balik sebenarnya. Jadi semuanya untuk kita. Allah sebut dalam Quran, wahadainahu najdain. Aku bentang kepada kamu dua jalan. Maka maksudnya situ ada pilihan di atas kamu nak pilih jalan yang mana. Jadi kalau kamu pilih jalan yang salah, tak usah salahkan siapa-siapa, kerana kamu yang pilih jalan tersebut. Jadi sebelum terlambat, tuan-tuan, sekali lagi saya memesan sesama kita sendiri, termasuk diri saya. Kita dah melihat dah pun rakan-rakan, sama ada sebaya atau tak sebaya di keliling kita, dah mula pergi seorang demi seorang. Satu hari nanti mungkin kita yang pergi. Kadang-kadang kita ada WhatsApp group, kan? Ada WhatsApp group masjid ke apa, kan? Grup kuliah. Pop-pop orang hantar gambar hitam putih, kan? Tulis nama sahabat kita. Al-Fatihah bawah. Hari ni kita tengok gambar orang. Esok-esok orang tengok gambar kita. Macam. Kalau nak tahu rasanya macam mana, balik ni try. Ambil poster tu balik, suruh anak tolong edit. Kita nak edit tak pandai. Suruh anak crop muka kita, buh situ, stepek situ. Lepas tu kita pun tengok, Muhammad Syakir bin Nasuha Al-Fatihah. Sudah. Macam. Nampak? Nak buat jahat lagi. Nak buat benda tak elok lagi. Kan? Kita tengok itu. Allah. Letak pula bahagian depan sekali, depan telefon. Asal buka. Allah. Ada mak. Itu yang tuk guru kita ajar gitu. Kalau zaman dulu-dulu, mereka kata beli batu nisan. Tulis nama siap-siap, tapi jangan tulis tarikh. Takut betul-betul jadi. Tulis nama je dulu. Tulis nama buh depan rumah. Setiap kali balik rumah, Allah batu nisan. Ataupun orang kata gantung kain kapan belakang pintu. Kan? Gantung kain kapan kita. Tapi ingatlah belakang pintu. Jangan tak ingat. Tutup pintu. Azan terus dia. Ingat pocong. Lah kali patut tak mati lagi, mati dah. Kan? Tu. Nak ceritanya, benda-benda ini Nabi kata, kamu ingatlah perkara yang boleh memutuskan kelazatan dunia, baru kamu akan merasai kelazatan akhirat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu perkara yang memutuskan kelazatan dunia? Al-maut, yakni mati. Dengan mengingati mati, kelazatan dunia kita dah, orang cakap apa, tak rasa sangat. Jadi kita yang dah koi-koi berusia, udah le, kata orang Perak, udah le bahagian dunia ni. Duk lepak warung, duk main dam haji tak nagi pun. Duk aku makan kau makan aku. Dah lah, kita duduk melepak di masjid. Duk boleh semayang jemaah, dengar kuliah, dan tingkatkan lagi kefahaman agama kita. Tak faham, kita tanya soalan pada tuk-tuk guru kita yang mengajar. Biar kita kemah elok pegangan akidah, supaya orang tak dipermain-mainkan akidah kita, fik kita, tasawuf kita buat bagi elok. InsyaAllah. Barulah insyaAllah kalau hasil hidup kita baik, maka mati pun baik.
Ramai orang nak mati dengan cara yang baik tapi hidupnya tak baik. Jadi nak matinya baik, hidupnya baik. Nak mati sujud, hidup kena banyak bersujud. Nak mati berdoa, hidup kena banyak berdoa. Nak mati tengah semayang, hidup kena banyak semayang. Sebab mati itu tergantung atas kebiasaan hidupnya. Jadi sekadar itu dulu yang kita dapat kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa mana kuliah saya pergi, saya ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah, pondok dan juga tahfiz kami. Jadi sebabkan tempat ni saya tak pernah berkuliah lagi di sini, jadi saya nak sampaikan kalau ada orang Melaka, anak-anak orang Melaka yang nak mengaji agama, dialu-alukan ke tempat kami di Batu Hampar, Beruas, Perak. Untuk makluman bersama juga, saya asal orang Selangor. Wong Jawa orang ngomong Jawa. Saya tu. Kan? Asalnya orang Selangor, membesarnya di Shah Alam. Tapi saya pergi ke bumi Perak sebab nak menuntut ilmu agama. Jadi begitu juga anak orang Melaka, kalau betul-betul nekat hati ni nak mengaji agama, dialu-alukan ke tempat kami. Kami ada dua saluran. Satu namanya pondok, satu lagi nama Mahat Tahfiz. Okey, Mahat Tahfiz ni 7 sampai 17 tahun. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Main dia hafal Quran. Kemudian sampingan ialah mengaji kitab. Kitab yang nipis-nipis fardu ain. Sebab kita memandang ada setengah-setengah sekolah tahfiz dia tak ada pengajian fardu ain. Menyebabkan budak tu hebat hafal Quran, tapi dia tak tahu tentang hukum-hukum semayang. Pernah ada sekali terjadi seorang budak ni hafiz Quran 30 juzuk. Kan? Jadi masa tu dia dah habis Quran dia masuk pondok pula. Jadi kebetulan masa tu kami ada program kat luar. Kena jalan jauh jadi musafir. Jadi kami nak buat jamak pasar lah. Kan? Jadi waktu tu nak semayang maghrib dengan isyak disekalikan. Jamak takdim maghrib dengan isyak. Jadi berhenti semayang. Dalam ramai-ramai sebab dia hafiz Quran 30 juzuk, kita persilakan dia lah suruh jadi imam. Okay, dia pun semayang dia buat 2 rakaat. Habis salam saya tanya, tadi semayang apa? Maghrib Ustaz. Dah kenapa 2? Kan qasar Ustaz. Tu masalah kita nampak. Walaupun dia hafiz Quran, tapi kalau dia tak tahu bab fardu ain, hukum hakam, masalah juga. Tapi mujur dia buat 2. Kalau dia faham 3 tu potong setengah, 1/2, kan rukuk dia bagi salam. Lagi naya, kan? Jadi makna kata kita buat tahfiz bukan setakat hafal Quran, ada pengajian fardu ain. Pendaftaran hanya 260 sahaja. 260. Bulanan 100 sahaja. Daripada dulu sampai sekarang tu tak diubah. Tok Guru tak pernah naikkan yuran. 260 pendaftaran, termasuk bulan pertama dah, bulan seterusnya hanya RM100 sahaja. Makan 3 kali sehari. Semua lengkap insya-Allah. Tak bawa pakaian sendiri sahaja. Quran apa semua dah disediakan semua. Orang duk wakaf banyak. Itu tahfiz. Kemudian yang kedua, pengajian pondok. Pondok ni untuk orang dewasa. Umur 18 tahun dan ke atas. Ke atas tak ada had. 120 pun tak apa. Janji sihat lah. Jangan datang merangkak gitu. Kan? Mana yang sihat nak mengaji macam mana tak kisah. Datang ngaji pondok. Dan pondok kami percuma. Tidak ada sebarang bayaran. Pendaftaran adalah, tapi yurannya tak ada. Yuran pendaftaran tak ada. Yuran bulanan tak ada. Cuma beza pondok dia kena berdikari sendiri. Kalau tahfiz tadi kita ada warden yang jaga dan ada tukang masak yang tolong masak untuk mereka. Boleh kita bagi dia masak sendiri dengan kantin-kantin dia masak nanti. Kan? Jadi kita sediakan orang, sebabkan sediakan orang tu kita ambil yuran tadi sebab nak bayar gaji, bayar upah. Tapi untuk pondok sebab apa percuma? Sebab semua kena buat sendiri. Dia kena masak sendirilah, masak sendiri. Tapi insya-Allah bahan mentah selalunya banyak orang bagi. Kadang-kadang berlonggok-longgok orang bagi bahan mentah, beras, minyak masak apa semua. Baguslah kesedaran orang sekarang nak bantu sekolah agama tu tinggi.
Jadi orang bagi kita belajar tu tinggal masak sendirilah. Masak sendirilah. Yuk kita kata orang Perak, kan? Takkanlah nak kami ngajar, kami tolong masak, kami tolong suap tu nak mampu namanya. Aduh, kan? Jadi masak sendiri, kemudian mengaji. Mengajilah lama mana pun tak apa. Tidak ada sebarang bayaran. Ngaji sampai alim, insya-Allah balik ke negeri masing-masing, buka lagi pondok. Perluaskan lagi pengajian agama. Selalu tempat kalau kita tengok kawasan tu banyak pengajian agama, banyak pondok-pondok dibuka, masyarakat di situ akan hidup dengan cara Islam. Biasanya begitu. Orang nak pergi pasang kedai ikan ekor pun tak berani. Nak pergi jual arak pun tak berani. Sebab apa? Suasananya hidup dengan suasana agama. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Kalau tuan-tuan boleh datang ziarah di negeri Kedah, dekat Parit Panjang, dia ada satu bulatan. Setiap lorong pada bulatan tu ada pondok. Sini ada pondok, sini ada pondok, sini ada pondok. Kita tengok masyarakat hidup dengan cara agama. Nampak cantik je. Tudung, rambut. Tak ada yang buka rambut ke apa, tak ada. Sebab suasana di situ, suasana tok-tok guru. Suasana alim ulama. Paling-paling tidak, dia segan. Itu kita nak. Kita nak didik masyarakat kita biar ada segan. Ada malu. Bila ada malu, sebab tu Nabi kata, malu itu sebahagian daripada iman. Jadi, kalau ada anak-anak tuan-tuan yang berminat nak mengaji agama, dialu-alukan. Kalau yang umur 17 ke bawah, masukkan tahfiz dulu. Kalau 18 tahun dan ke atas, boleh masuk pondok. Tuan-tuan sendiri nak pergi pun boleh. Kan? Saya bukan nak daftar anak, nak daftar saya. Boleh? Tak ada masalah. Sebab terbuka. Pondok kami ni terbuka. Kan? Pengajian, mengaji kitab yang akan disampaikan oleh Tok Guru Siddiq Nur sendiri. Dan saya bahagian bantu-bantu. Gitu. Jadi bolehlah. Dan kalau tuan-tuan tak nak masuk apa pun, tapi saja jalan di bumi Perak, singgahlah di tempat kami. Tempat kami sentiasa terbuka. Sebab apa? Sebab tak ada gate-nya. Jadi terbuka je lah. Jadi orang boleh datang. Siapa nak datang ziarah Tok Guru ke apa, silakan datang. InsyaAllah nak kita mengikatkan hubungan silaturahim ukhuwah Islamiah sesama kita. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah habis mayang isyak lagi. Dia tengok-tengok dekat luar tu. Niatlah membeli sambil menderma. Niat membeli sambil menderma. Maka kalau dia dah niat beli sambil menderma tu, baki yang sikit-sikit halal sudahlah. Gitu. Kan? Dia tengok kawan dia baki RM5. Dia pun kata halal lah. Kata. Sebab tu dia tengok kawan dia buat begitu, dia pun nak tiru. Dia kata saya punya pun baki halal sudah. Tiba-tiba anak murid saya kata, tapi pakcik, baki pakcik 50. 50 buat balik. Oh, 50 buat balik. Jadi insyaAllah. Ini untuk kerja agama. Moga-moga dia jadi amal jariah kat kita. Walaupun kita dah mati, dah tak ada semayang apa tak ada dah, tapi pahala kita masih berterusan sebab kita pernah membantu orang yang mengaji agama. InsyaAllah. Jadi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, mengguris hati mana-mana pihak. Apapun apa yang disampaikan tak ada nak tuju kepada siapa-siapa secara khusus. Semuanya adalah untuk kesedaran kita bersama sahaja. Moga-moga apa yang kita lalui pada malam ini menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Dunia kita mendapat faedah yang baik untuk kehidupan kita. Adapun akhirat, Allah berikan ganjaran pahala dan mengampunkan dosa kita. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.